kita sudah bersedia. Tadi saya dapat banyak PM ataupun DM yang menanya-nanya sikit tentang betul ke dok yang cerita tentang labu kundur ni. Ada juga mistiknya. Jadi kita habiskan cerita mistik dulu. Memang zaman-zaman dulu ada orang percaya boleh nak halau makhluk halus lah, jin-jin lah. Orang yang percaya dulu zaman tok nenek kita dulu kan percaya benda-benda yang kadang-kadang sampai kurafat semua ni. Kita tak mau masuk campur, tetapi tak tahulah kat kampung-kampung masih lagi ada tak sampai orang gantung pokok, bukan pokok, buah ni. Okey, saya tunjuk dah bersedia belum semua ni? Sebab ramai juga tadi yang PM saya, dia orang kata dia orang tak pernah rasa pun. Dan tak tahu rasa dia macam mana. Okey, so saya cerita nanti insyaAllah. Kalau lain orang lain rasa kan, kita cerita yang original dulu, yang tak masuk apa-apa lagi, tak campur dengan herba-herba ataupun dibuat sayur semua. Apa rasa dia, boleh? Okey, so semua dah bersedia, kita sharing-sharing. Malam ni kita santai sebab cerita ni seronok. Sebab ramai orang-orang moden, saya percaya anak-anak kita, cucu kita, kalau tak diajar makan benda-benda macam ni, memang mereka pun tak dapat merasai nikmatnya. Sebenarnya one of the best dari segi health, tetapi Tuhan juga tu maha kaya. Kalau the best of the best pun, kalau tak jaga betul-betul, dia ada dia punya sikit, orang panggil bukanlah sampai racun, tapi ada masalah kalau you salah makan berlebihan ataupun you ada penyakit-penyakit yang tertentu yang saya akan cerita pada malam ni. Boleh? Baik, dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana sudah join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah beli dan saya dah tunjuk kat YouTube pula. Mana tadi? Kat live. Bukan live, recorded. Saya beli 3 biji ni supaya saya boleh buat jus. Okay, alright, ini namanya salah satu daripada design. Dia ada banyak design. Dia ada yang berbentuk bulat, dia ada berbentuk bujur, tapi selalunya kalau dia muda dia berbulu. Sebab tu setengah apa tu yang dipanggil kat sini dia tulis hairy god pun ada. Walaupun berlainan, tapi dia semua jenis-jenis pria ni adalah satu family. Nama dia pun susah nak sebut, apa, Benincasa hespera. Maaflah, nama-nama sains ni saya tak ingat sangat dan tak perlu ingat pun. Yang penting ada orang panggil labu besar, ada orang panggil labu bedak pun boleh. Sebab apa? Dia mengeluarkan bedak. Ada orang tanya tadi, yang bedak-bedak ni racun ke? Tak, dia bukan racun. You kena, kalau nak apa pun, basuh dulu, cuci dulu, dan you buang kulitnya, you ambil isi dan you buang biji-bijinya sekali. You buat macam melon. Okey, rasanya macam timun. Timun yang masak tu tak berapa merasa pahit ke, rasa masam ke apa, tak. Okey, kecuali kalau dia belum masak lah kan. So ni dia punya jus yang telah di blended dan dibuat jus. So rasa dia macam rasa timun. Okey, tak berapa merasai kepahitan ataupun rasa pedas ke apa, tak ada. Okey, so alhamdulillah, ini antara saiz buah yang agak kecil, ada yang besar betul sampai dekat 2-3 kaki panjang pun ada. Ada satu lagi yang kalau dipotong tu, ada mungkin yang tak pernah tengok, dalamnya lebih kurang macam tu. Ni saya bawa plastik, nampak tak? Nampak ni? Okey, tak nampak kot, nampak? Tu, okey, ada biji macam, lebih kurang macam labu lah. Basically it's labu, cuma dia disebabkan dia lain sikit design dia. Dan bila dia, orang yang kampung-kampung tu boleh buat sampai manisan, halwa, dia boleh buat sayur, boleh buat gulai, boleh buat teh pun. Dia orang campur dengan gula merah dan sebagainya. Of course kita tak benarkan you buat macam tu lah kan. Ada lagi yang jenis panjang macam ni pun ada. Yang ni yang kecil lah, kalau yang besar betul. Dan ni pun dia berpowder juga. Sebab tu ada setengah orang panggil apa ni, panggil labu bedak. Ada labu bedak. Orang Indonesia panggilnya beligo ataupun baligo. Setiap daerah dia panggil nama lain. Orang Minangkabau lain, orang Madura lain, orang Jawa yang panggil baligo atau beligo. Okey. Baik, orang Cina panggil tungkua.
Okey, labu musim sejuk. Mak Saleh panggil winter melon. Alright, dan yang bagusnya tentang labu kundur ni, dia boleh tahan lama. Kalau you simpan pun kata orang sampai 4-5 bulan pun boleh tahan lagi kalau dijaga elok. Baik, kita janji nak bagi you minimum berapa 10 manfaat, dan ada beberapa kesan sampingan yang tak begitu banyak, nasib baik, tetapi kena hati-hati. Ingatkan saya, takut saya lupa tentang side effect. Okay, ramai orang nak ambil good effect aja, kadang-kadang dia lupa kepada side effect. Baik, dengar sebab banyak, saya ambil yang top saja. Alright, yang penting ialah nombor 1, dia ada 97% air. Paling banyak antara buah, ataupun you panggil sayur ke you panggil buah ni. Alright, sebenarnya dia buah tapi orang buat sayur. Macam tu. Yang penting lah 97% is made of water, air, dan salah satu daripada asal usul lagi, awal-awal lagi, buah ni diiktiraf sebagai buah yang jenis sejuk. Tahu sejuk? Orang tradisional ni, orang Asia selalunya, orang Cina pun faham, orang Ayurvedic pun faham, dia ada yang panggil heaty food, ada yang panggil cooling food. Yang ni diiktiraf sebagai cooling food. Nanti kita buat satu topik yang mana yang panas, yang mana yang sejuk, sebab masih boleh dipakai. Sebab kalau you badan panas, you kena makan buah ataupun sayur atau makanan yang sejuk, barulah masuk akal kan. So kebetulan yang ni bagi mereka yang panas dalam, you rasa memang real heaty, ada ciri-ciri orang yang panas ni kan, dia senang berpeluh dan sebagainya. Ada saya buat satu topik, mungkin 2-3 hari lagi saya buat. Sebab kita kena kenal, kita tengah panas. Kalau panas, sama ada dalam atau luar, rasa panas. Ini antara sayur-sayuran, buah-buahan yang you boleh buat jus, ataupun buat minuman, atau buat sayur, saya cerita tadi. Ingat Tapi tak boleh buat makan halwanya. Yang dikeringkan, rendam dalam gula semua tu, berkeping-keping gula kat luar. That is not apa yang saya cerita malam ni. Itu kudapan untuk orang yang suka manis-manisan, tak aci. Okay, so yang penting ambil jus dia, alright, ataupun nak buat sayur pun boleh juga untuk menyejukkan temperature. So dengan erti kata lain, dia menstabilkan temperature kita, terutama sekali kalau musim panas. That's why they call it, dia panggil apa, summer drink ni. Orang-orang Mak Saleh, dia minum ni waktu summer. Okey, baik. Nombor 2 ialah untuk kalau sambilan tu, kalau demam-demam pun inilah jawapan dia, faham? Okey, nombor 2 ialah kolesterol. Terkenal untuk menurunkan kolesterol, cantik lah. Dan seterusnya, disebabkan dia juga bukan saja tinggi dengan air, dia ada sedikit kalori sahaja. Karbohidratnya lebih kurang campur tolak. Kalau 100 gram tu cuma ada lebih kurang 13 kalori. Jadi kecil sangat kalorinya. Boleh you nak ambil macam saya tunjuk gambar tadi kan, satu mangkuk tu you makan pun you tak akan gemuk. Okay? Bahkan you akan jaga body weight you. Sebab apa? You kenyang dan you makan cuma contohlah kalau 100 gram 13 kalori. Kalau macam satu mangkuk yang you tengok gambar sebelum ni yang saya hantar tadi tu kan, yang tu lebih kurang mungkin dah berapa, dekat 400 ataupun 300 gram. So saya dah makan lebih kurang tadi hampir 40 kalori. Banyak semangkuk tu baru 40 kalori. Faham? Jadi boleh makanlah. Bermaksud seterusnya yang bagus, cerita bagus dulu ya, orang diabetes. Jadi ramai kita kan yang dah diabetik ataupun yang tengah nak ambil giliran tiket nak jadi diabetic patient pun ramai ni. Yang dah mula borderline, yang suka manis-manis, suka makan banyak benda-benda karbohidrat yang refine pula tu, roti amat you suka dan sebagainya. Maka ini antara makanan yang saya galakkan, sebab dia menurunkan, orang panggil gula darah, ataupun orang panggil apa, insulinnya problem tu dapat diselesaikan dengan jenis makanan begini. Terkenal sangat. Diabetes is one of yang dah didokumentkan untuk labu kundur. Seterusnya, dia juga tadi saya kata untuk menurunkan berat badan. Ni lagi sekali saya terbaca ni betul. Seterusnya ialah alergi. Kalau you ada banyak masalah kulit, masalah-masalah alahan ya, ini antara yang terbaik, dan dia terkenal dengan vitamin C, ada B1, B2, B3.
Alright, very very important vitamin, terutama sekali vitamin C itu untuk masalah kulit dan masalah alahan. Seterusnya, dia juga ada iron, phosphorus. Kalau you dengar iron, phosphorus dengan kalsium ni, dia bagus untuk apa? Untuk tulang, untuk menguatkan tulang dan gigi. Dan yang penting sekali, dia juga ada vitamin K yang bagus untuk meletakkan kalsium ni di tempat yang bersesuaian. Maka masalah osteoporosis boleh dibantu. Saya ulang, osteoporosis untuk wanita. So makanan-makanan simple macam ni, makanan yang saya mengharapkan dia belum, saya tak tahu tadi berapa ringgit dia beli ya, dekat RM15 juga 3 biji tadi tu. Mahal ke tak mahal? Saya pun tak perasan sebab saya jarang membeli belah, orang rumah yang beli. So kita mengharapkan dia tak mahal lah, sebab ni sepatutnya buah-buahan kampung ni. Tapi dalam seminggu dua ni barang naik lah. Saya pun dah nak risau dah. Okey. Apapun kita jaga. Seterusnya ialah ulcer. Sariawan kata orang Indonesia. Maksudnya ada ulcer kat bibir, kat gaham, pecah-pecah lidah semua ni. Ni antara yang terbaik. Okey, lagi kita sambung. Ini kena hati-hati. Ada orang claim untuk fertility. Saya tak berani lah nak claim ni sebab saya tak ada pengalaman. Bagi orang yang tak boleh beranak ataupun susah beranak, kononnya kesuburannya meningkat. Orang perempuan terutama sekali. Orang tua memang dah cerita benda ni, tapi saya duk cari dalam kajian, tak ada pula dia kata fertility yang telah dibuat kajian. Orang claim macam-macam. Yang ni selalunya bidan-bidan kampung, dia orang buat cerita ni lah, fertility bagus. Tapi untuk mereka yang nak bersalin, menghadapi hari-hari dekat nak bersalin, boleh walaupun sejuk, tapi lepas bersalin selalunya orang-orang kita tak bagi makan bahan-bahan yang sejuk selepas bersalin. So sebelum bersalin insyaAllah no problem. Okay. Lagipun saya tak suka you ambil bahan-bahan yang was-was macam ni, sebab dia ada kaitan, salah satu daripada dia punya kesan sampingan ialah mengurangkan susu ibu. Jadi tak bagus lah kan. Itu antara side effect yang saya nak ingatkan you balik nanti. So itu kalau you was-was, saya buat cerita je, you tak payah percaya. Saya pun tak nak you percaya. Sebab apa? Masalah fertility ni bukan perkara yang mudah. Tetapi tidak ada kesalahan kalau you buat sayur-sayuran untuk makan hari-harian pun no problem, sebab dia quite safe, right? Bukan dia ada masalah keguguran dan apa semua, tak ada itu. Baik, seterusnya yang ni saya nak you belajar daripada orang India pula. Orang India, dia punya guru-guru Ayurvedic medicine. Ayurvedic ni macam kita punya perubatan Islam kita yang daripada Yunani, bahagian-bahagian Arab dulu semua tu, Avicenna semua tu, kita pun ada kita punya macam batu sauda kan. Itu antara yang terbaik. Mereka mengambil ash god ataupun apa dipanggil labu kundur ni sebagai antara one of dia punya best energy food. Jadi kita fokus kejap ya, sebab yang ni kita kena respect juga, hormat perubatan daripada India ni, sebab mereka antara yang tertua di dunia dengan Chinese traditional medicine pun, dan mereka banyak yang memang berhasil. Jadi saya nak you fokus, sebab bila dia kata antara terbaik untuk tujuan dua, satu ialah untuk memberi tenaga, nombor dua adalah untuk clear the mind, dapat intelek ataupun pemikiran yang waras. Oh dahsyat dia orang, sebab dia gunakan gelombang juga, dia menggunakan energi juga. So ini dia panggil pranic food. Prana tu maksudnya tenaga. Kalau macam Cina tu dia panggil yin dan yang lah, mengeluarkan tenaga. Okey, yang ni yin food. Yin food maksudnya sejuk, betina. Kalau yang tu lelaki dan panas. Faham? Itu seronok kita belajar ni. Saya memang mempercayai konsep-konsep begini, sebab apa? Memang setiap makanan, setiap yang berwarna dan ada dia punya tumbuh-tumbuhan ni, ada dia punya orang panggil informasi atau gelombang dia masing-masing. Jadi bila ash god ni, labu kundur ni memang terkenal dengan menyejukkan dan calming. Calming tu maksudnya mententeramkan. Okey lah, betul lah, sebab bila badan kita jadi lebih sejuk kan lebih tenteram. Kalau panas kan lebih garang, betul tak? So saya ulang, untuk Ayurvedic medicine diiktiraf sebagai buah ataupun sayuran kalau dibuat makanan adalah merupakan, buat ni jus semua tu adalah merupakan
high pranic food, positive pranic food. Mereka memang mencari positif pranic food yang meningkatkan tenaga, mententeramkan jiwa dan memberi intelek yang clear your mind. Dahsyat Okay, good. Saya dah cerita untuk lawan kanser pun. Untuk Ayurvedic medicine ni antara penawar kanser mereka. Sel-sel kanser didapati menurun. Okey, baik. Sebenarnya dia ada kaitan dengan vitamin C yang banyak dalam buah ni, dan dia juga apa yang kita nak tahu ialah mengurangkan masalah pencernaan. Kalau ada masalah perut lah, bahagian usus seperti sembelit atau masalah tidak lawas, buang air besar, ini antara yang terbaik. Seterusnya, sikit je lagi boleh. Dia mendetokskan banyak bahan-bahan yang kalau dari segi poisonous lah, bukanlah poison as in poison racun you makan, tapi kan banyak juga benda kita yang makan tu banyak yang toxic. Perkataannya toxic. Kalau racun pun dia boleh membantu, tapi itu kerja emergency dengan doktor. Yang penting kita duk makan hari-hari kita makan benda yang ada preservative, ada pesticide, ada pewarna, ada pengawet. Ini kerja dia. Sebab apa? Dia membantu untuk mendetokskan, kerjasama dengan liver lah. Baik, seterusnya dia meningkatkan sirkulasi. Bagus. Sebab apa? Dia banyak air kan. 97% daripada kalau kita makan ni terdiri pada air. Sebenarnya kita minum air ni, bukan makan buah. Urination meningkat lah. You punya buang air kecil tu memang lawas gila. Tak payah ambil diuretics lagi. Okay? Dan dia terkenal dengan anti-inflamasi. Sebab tu masalah ulcer, masalah asma. Tahu asma? Asma kita pun dengan sore throat kita. Okay, ini penting. Penjagaan buah pinggang. Okay? Dan tentang buah pinggang, dia menjaga, tetapi kalau you terlebih makan ataupun tersalah makan banyak sangat, dia menyebabkan sampai ada batu karang. Itu salah satu lagi. Nombor 2 kesan sampingan. Saya bagi 4 sekejap lagi. Sekejap. Kita nak habiskan kaki bengkak dulu. Kalau siapa-siapa yang kaki bengkak, boleh minum air pula. Minum jus dia ataupun makanan yang diperbuat daripada ashcot ni, labu kundur ni, insyaAllah disebabkan dia lebih kurang macam diuretik juga, dia boleh mengeluarkan atau mengurangkan masalah edema bengkak kaki tu. Alright. Kita tutup cerita dengan blood pressure. Saya dah cerita tentang blood pressure tak? Dia boleh menurunkan blood pressure pun. Alright. Yang lain tu kecil-kecil tu mungkin you boleh ingat, tak boleh ingat. Umpamanya budak-budak boleh tak? Yes, budak-budak digalakkan minum jus ni ataupun makan sup-sup ni. Kecil-kecil lagi you acah dia takkan rasa macam tak sedap lah. Sebab sayur ni bukanlah sedap sangat kalau salah buat kan. Dia kan macam air je kan. Setengah orang tak terasa sangat dia punya feel tu. Dia nak kena mula kecil-kecil dah biasakan. Bagus juga untuk kardiovaskular. Satu lagi saya nak bagi tahu, iaitu dengar, ini dia masa, ini dah kesan sampingan saya dah tadi nak habiskan kesan sampingan tentang ada orang claim ada 1-2 tulisan mengatakan susu ibu, kalau yang mengandung atau nak menyusui ibu jangan banyak makan labu kundur ni. Sebab apa? Dia boleh mengurangkan you punya susu ibu. Okey, 1. Nombor 2, kalau mereka yang ada cold, ada sesama dan nak jadi apa orang panggil macam sakit sore throat, orang yang ada cold and cough, batuk-batuk semua ni, you tak digalakkan ambil labu kundur, kecuali kalau you campur dengan buahan atau bahan yang panas. Contoh, you campur dengan honey. Tahu honey? Madu tu panas kan? Boleh you meneutralisekan labu kundur ni dulu sebelum you minum atau makan dia. Kalau tidak, nanti senang sangat you dapat sinus, senang sangat you dapat sesama. Sebab ini terkenal buah labu kundur, orang yang nak sejuk, kan sesama semua ni sejuk, dia akan menyejukkan lagi. Jadi tak bagus lah. Cuma saya kata apa tadi, ada cara untuk you masukkan honey sikit, ataupun kadang-kadang you campur honey dengan black pepper, lada hitam sedikit, boleh. Ada setengah orang masukkan lemon dengan garam sikit pun, untuk satu nak bagi sedap, satu lagi untuk tidak menyejukkan sangat, sejuk.
Okay, right. Kalau siapa-siapa badan yang rasa acidic sangat, terlalu banyak makan soda, makan benda-benda yang kat hotel pergi buffet makan sampai tak ingat dunia tu, balik amalkan dengan air labu kundur. Alright. Satu lagi kesan sampingan, you akan mendapat kalsium oxalate dalam badan you tinggi kalau ambil banyak. Kalsium oxalate ni adalah bahan utama untuk menjadi apa? Batu karang. Stone, kidney stones. So kalau you memang kaki yang memang kena dah biasa dulu pun ataupun senang kena batu karang dan doktor selalu check tengok air kencing you pun tak berapa nak cantik, ada je berkapur dan sebagainya, tu jaga baik kalsium oxalate tinggi. Kalau ambil ni lagi parah nanti. So jangan ambil kalau you senang kena atau you suspect you kena batu karang. Okay, kalau pernah ada riwayat batu karang, tak boleh. Kidney stone. Number terus lastnya, kesan sampingan yang paling teruk ialah kalau you ada rheumatism. Tahu rheumatism? Sakit tulang dan sendi yang macam orang tua-tua tu. Padahal you tak semestinya tua pun you sakit je. Sendi dan tulang rasa macam tak boleh langsung. Kalau musim-musim hujan tu macam satu body you jadi robot. Dia keras dan sakit. Okay? Kalau rheumatic ni, kalau kena makan painkiller selalu, macam saya rasa tak boleh makan banyak sangat lah, sebab ada kesan sampingan daripada gout. Okay, sendi-sendi kita tu tak berapa cantik, kita tak maulah main, dan buah pinggang pun kalau dah rosak tak usah main sangat lah. Walaupun tadi saya kata kencing okey, nak makan sekali-sekala okey, yang saya cerita ni jangan makan banyak labu kundur sebab dia juga bermasalah dengan sendi, saya dah kata tadi. Okay, rheumatism. Pernah dengar kan? Sakit je kerja. Baik, saya dah habis. Saya ingatkan lagi sekali, ini adalah diiktiraf sebagai makanan yang sejuk. So kalau you dalam keadaan yang ada cold, sesama, saya dah cerita tadi, kalau ada sinus, cukup senang dia akan membahayakan keadaan, menerukkan keadaan lagi. Okey, cukup dulu pada malam ni. Banyak lagi vitamin mineral yang saya tak sempat cerita. Selalunya kalau dah ada impak macam ni, pastinya dia bukan kosong dalam, walaupun nampak macam air je. Okey, so yang penting jangan makan halwa dia. Okey, itu dah jadi gula. Bukan dah jadi gula pun, memang direndam dalam gula pun. Alright, jadikan jus, jadikan sayur-sayuran, belajar buat teh. Tapi teh saya tengok selalu resepi dia campur dengan gula merah. Tak aci, gula kabung pun tak aci, tak boleh, bahaya nanti. Okey, cukup dulu saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi join. Saya minta you cuba makan benda-benda macam ni, memang best. Okey, bismillah. Boleh lah, walaupun saya tak boleh minum banyak-banyak sangat. Saya lebih ke arah celery, tapi yang ni saya rasa kalau you tidak bermasalah rheumatism ataupun tidak ada masalah sendi, tidak ada masalah kidney stones, you boleh minum dan makan hari-harian. Cukup cantik. Dia banyak lagi kesan yang positif daripada yang negatif. Alright, boleh saya tutup cerita dengan mengajak sebagian besar daripada anda, sebab mulai bulan depan dan tahun depan terutama sekali, saya nak menerajui kumpulan anak-anak yang muda-muda yang dah graduate. Saya dengar kata ramai tak ada kerja, ataupun masih lagi yang tak ada kerja sejak PKP dulu sampai sekarang pun tak bekerja. Suri rumah tangga pun banyak bermasalah sekarang dari segi barangan naik gila-gila. Saya pun terkejut sangat. Saya duk fikir apa aku nak buat ni. Okay, nak bantu. So saya offer you all untuk jadi mentor you, untuk you jadi dropshipper dalam saya punya syarikat, InsyaAllah. Dan jangan malu, dan jangan you peduli kepada siapa pun. Jangan tanya orang. Okay? Buat keputusan sendiri. Nak tak antara 1,000 hingga 5,000 sebulan? Saya ulang, nak tak antara 1,000 dengan 5,000 sebulan? Kalau nak, tengok link yang saya bagi itu, cuba register ataupun register terus dengan dropshipper yang sah daripada grup saya ni. Mereka akan bantu untuk bagi guideline. Saya akan train you, semuanya free of charge. Okay? Saya janji dengan you, you tak perlu keluarkan satu sen pun untuk nak memulakan perniagaan ni. You cuma tolong bantu merekomenkan ilmu dulu, bagi orang belajar dulu ilmu. Kalau dia sudi, baru kita bagi kita punya suplemen yang
the best of the best, insyaAllah. Sebab terlalu banyak kat luar sana yang scammer pun dah banyak. Zaman orang tengah desperate ni, macam-macam orang buat. So saya menjemput anda kalau sudi. Kalau tak sudi, you recommend kepada anak buah you, boleh? Atau kawan-kawan you. No problem for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,